وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Lebih dahulu bila sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaannya diberi kesempatan, peluang, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut kembali kitab kita, kitab Muamalah, idaman penutup jilid yang kedua. Kita masuk topik baru. InsyaAllah kita masuk topik baru, iaitu tajuk dia wakalah. Yang antara topik yang praktikal yang kita guna hampir setiap hari. Cuma kita tak tahu dalam sistem syariat Islam ada peruntukan dalam muamalah berkaitan dengan wakil. Wakil itu bahasa akademik, bahasa kita minta tolong. Kita kena tahu siapa yang kita boleh minta tolong dan benda apa yang kita boleh minta orang tolong kita. Bukan semua orang, bahaya kalau tidak sah, haram. Kadang-kadang kita minta tolong budak, itu tidak sah lagi, haram. Kita bincang malam ni isu berkaitan dengan orang yang sah kita minta tolong. Kanak-kanak tak boleh, haram kita minta tolong kanak-kanak. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babul wakalah. Kita berbakir dua topik je, satu khatamah. Wakalah dengan pinjam. Di belakang kita tak baca sebab topik belakang tu dia berkaitan dengan troka tanah, iaitu tak praktikal lah, betul. Troka tanah, hukum troka, bukan troka. Menurut kita bukan troka, broker pun tak. Jadi tajuk belakang kita tinggal, kita khatam awal. Kita khatam dalam dua tajuk. Walaupun dua tajuk, wakil dengan pinjam ni dia agak panjang. Mungkin awal tahun depan juga lah. Jadi awal tahun depan pun kita khatam. Kita khatam tu cukup lah. Kita dah lama lah. Dua kitab dah surau kita ni. Jadi kita bertukar selera pula. Tukar apa nama ni, lain pula. Baik, babul wakalah. Ni antara tajuk praktikal. Ada pun di belakang tu pelaburan. Tu kita tak bincang pelaburan, laki bayi dibuang, macam mana hukum dia. Itu di belakang kita baca. Perkataan wakalah. Wakalah boleh dibaca dengan wakalah atau wikalah. Wakalah atau wikalah, dua cara baca. Maknanya, makna wakalah pada lughah, pada bahasa Arab, serahan. Itu umum lah. Seperti tawakkaltu 'ala Allah, yakni saya serahkan urusan saya kepada Allah Ta'ala, ayat Quran. Maknanya pada syarak. Ini kita nak bincang. Pada syarak yang kita panggil minta tolong, boleh tak tolong beli, boleh tak tolong ambil slipper. Itu nak tahu persyarat. Makna persyarat iaitu seseorang menyerahkan urusan, yang pekerjaan yang ia boleh kerjakan dengan sendiri. Dia boleh buat, dia minta tolong apa. Itu mana menyerah. Menyerah ni, yang menyerahkan kuasa kepada seseorang untuk melakukan bagi pihak diri. Dalam bahasa kita panggil tolong kan? Minta tolong. Maksudnya minta tolong orang lain buat untuk diri kita, untuk mereka. Wakalah. Dia dalam bahasa Arab dia panggil tafwid syakhsin amruhu ila akhar fima yaqbalu niyabah liyaf'alahu fi hayati. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita, menyerahkan kuasa kepada seseorang, ini urusan kepada seseorang untuk melakukan bagi pihak diri. Urusan apa? Perkara yang menerima ganti. Dipanggil yaf'alul niyabah. Perkara yang menerima ganti, maksudnya perkara yang boleh orang lain buat. Boleh, ada perkara yang orang lain tak boleh buat. Di depan dia akan cerita apa perkara yang orang lain tak boleh buat, tak boleh wakil.
sembahyang tak boleh wakil. Bukan kata minta tolong sembahyang untuk saya, tak boleh. Minta tolong bayar zakat untuk saya, boleh. Apa beza pula? Solat tak boleh, bayar zakat boleh. Minta tolong buat korban untuk saya, boleh. Minta tolong buat haji untuk saya, boleh. Minta tolong puasa, tak boleh. Minta tolong solat, tak boleh. Itu dia sebut perkara yang boleh orang lain buat untuk kita sahaja, supaya mengerjakannya dalam masa hidup. Ini beza dengan wasiat. Kita minta tolong orang lain buat bagi pihak kita urusan yang dibenarkan oleh syarak. Ini urusan yang boleh orang lain buat di sisi syarak semasa kita hidup. Kalau lepas kita mati, itu tak panggil wakil, itu dipanggil wasiat. Baik. Jadi kesimpulan wakil kita faham, iaitu kita minta tolong orang lain buat bagi pihak kita dalam urusan perkara yang dibenarkan oleh syarak semasa kita hidup. Jadi bahasa umumnya kita panggil minta tolong. Apabila disebut perkara yang menerima ganti, perkara yang boleh orang lain buat, tidaklah termasuk sembahyang dan puasa. Sembahyang tak boleh. Kenapa tak boleh? Memang peruntukan ataupun peraturan menetapkan ibadah badan, ibadah yang kena buat dengan badan, syarak tidak membenarkan untuk orang lain buat. Tak boleh. Dia panggil tak dibenarkan wakil. Jadi mudah kita ingat, kalau jenis ibadah yang kena buat dengan badan kita, seperti puasa dan juga solat, syarak tidak membenarkan untuk wakil kepada orang. Tapi kalau jenis ibadah itu melibatkan harta benda, syarak membenarkan untuk wakil kepada orang lain bagi pihak kita. Dengan syarat kita boleh buat benda. Kita ada kuasa untuk buat benda itu. Boleh. Macam korban. Kenapa korban boleh buat? Sebab korban ibadah maliyah. Dia panggil ibadat menggunakan harta. Tak sehat pun boleh buat korban. Orang sakit terlantar boleh buat korban. Dengan syarat dia ada harta. Dia bagi pada orang, wakil niat korban untuk saya. Dia duduk di rumah sebab dia tak sehat. Kerana ibadat itu bukan ibadat badan, ini bukan ibadat menggunakan badan, tak, ibadat harta. Boleh wakil. Begitu juga ibadat yang ketiga, ada tiga ni jadi ibadat. Ibadat yang melibatkan harta benda dan juga badan campur, seperti haji, boleh wakil. Badan dan harta. Kalau badan tak sihat tak wajib, harta kan ada, badan tak sihat tak wajib. Kalau badan sihat, harta banyak, barulah wajib. Itu dipanggil ibadat yang melibatkan harta dan badan, boleh wakil kepada orang lain. Orang yang menyerah, ini nak tengok hukum, kemudian kita nak detail satu persatu hukum. Orang yang menyerah disebut muwakil. Ini larang bahasa akademik. Orang yang menyerah disebut muwakil. Orang yang menerima serahan disebut wakil. Manakala urusan pekerjaan itu disebut wakalah. Itu bahasa akademik saya. Jadi kita nak serah minta orang lain ni, tu kita tu dipanggil wakil. Orang yang memberi wakil kepada orang lain. Orang yang terima wakil tu dipanggil wakil. Tiap-tiap perkara yang manusia harus mengerjakan dengan sendiri, ini dia panggil hukum wakil. Apa hukum dia? Harus perkara itu diwakilkan kepada orang lain. Apabila benda tu kita boleh buat, maka boleh ataupun harus kita wakil kepada orang lain. Ini cerita boleh, bukan kata sunat. Kita boleh kita wakil pada orang lain dengan syarat kita tu kita mampu buat. Kalau benda dia tak ada kuasa, tak ada wakil. Macam dia ni tak ada kuasa wali pun, wali orang lain, tiba-tiba dia nak wakil, itu tidak sah. Contoh ni, bapa sah ataupun tidak, dia wakil kepada imam ataupun dia wakil kepada kawan dia untuk akad nikah anak dia, sah. Kenapa sah? Memang dia memiliki wilayah, kuasa untuk akad nikah, dia boleh buat. Tapi kalau dia tak boleh buat, dia tak ada power, dia tak ada
kuasa yang diberi oleh syarak, memang tak sah wakil. Kalau contoh orang yang silap wali, tiba-tiba dia wakil pada imam, tak sah wakil. Imam tidak sah mengangkat nikah orang isteri pengantin. Kenapa? Kerana imam tidak sah diwakilkan oleh wali. Dia kena wali itu ada power. Kalau silap wali tak sah. Boleh. Bukan kata sunat dia angkat sendiri. Sunat wali itu angkat sendiri. Kalau kita ada anak perempuan, sunat kita yang angkat anak perempuan kita. Tapi kita tak bercakap sana. Boleh tak nak wakil pada imam? Boleh. Itu harus hukum dia. Bukan kata sunat angkat sendiri. Beli, kita boleh tak nak beli barang? Boleh. Nak wakil? Boleh. Dan kita ada kuasa untuk membeli. Tapi sunat kita yang beli. Sebab ibadat kita buat sendiri itu lebih besar pahala berbanding orang lain buat wakil pada kita. Itu dipanggil harus. Boleh dan harus perkara itu diwakil kepada orang lain. Atau ia menjadi wakil pula daripada orang lain. Boleh dia nak wakil pada orang, boleh dia nak jadi wakil pada orang, boleh. Semua cerita boleh. Bab sunat tu kita kena tahu hukum lah. Macam contoh orang tak tahu hukum, dia diingatkan angkat perkahwinan ni kena serah pada imam, dia pun tak tahu. Seolah-olah macam dia ni tak boleh buat, kena imam dia buat. Imam buat itu harus, tapi dia sendiri itu sunat. Dia sendiri itu sunat angkat nikah anak perempuan dia ataupun adik. Contohlah ayah dah meninggal, siapa adik dia ni yang angkat nikah? Wali dia, adik-adik lelaki yang akan jadi wali kepada kakak dia ataupun adik dia. Siapa yang sunat? Imam atau dia? Dia lah. Cuma boleh cerita dia baik kata imam. Kita hari ni dalam pindah kita macam tak boleh hukum mana kena imam. Imam tu harus. Sebab tu kalau imam yang tahu hukum, walaupun dia ada power, orang masih ada hukum lagi, dia akan tanya, ni nak kat sendiri ke? Setengah tu imam dia bobo tak tanya lah. Tu isi borang, mana-mana tanya dulu, mam, ni yang wali nak angkat sendiri dah. Kalau angkat sendiri ni saya sediakan skrip. Sunat offer kepada wali tu bagi dia angkat sendiri untuk dapat pahala lebih. Pahala apa? Pahala sunat angkat sendiri, bukan pahala angkat nikah. Angkat nikah pahala asing. Semata-mata angkat nikah, siapa pun angkat ada pahala. Iman angkat, iman dapat pahala. Bukan pahala angkat tu, pahala siapa orang yang layak ataupun sunat angkat. Iman dengan wali dulu. Tapi wali pun tak bercakap juga. Tu yang tak berapa nak berani tu. Imam lah, imam hari-hari angkat nikah orang. Kita cakap, bukan kira nampak pahala. Saya kata perlu dengan saya lah. Tu imam apa? Tu wali tu. Orang ada anak 5 anak perempuan, pahala besar. 5 kali angkat. Dia angkat nikah, pahala besar. Kalau dia perempuan dan dia lelaki, adik lelaki, abang lelaki, dia angkat nikah adik dia, pahala besar. Dia bagi tu iman. Sunat angkat sendiri dan pahala asing, bukan pahala angkat tu. Pahala orang yang sunat angkat. Adapun siapa angkat lafaz tu semua dapat pahala. Iman angkat, iman dapat pahala. Itu oli dia apa? Kata iman lah. Iman lah dapat pahala iman. Pahala tu pahala besar. Antara pahala besar ialah angkat nikah. Menikahkan orang tu pahala dia besar. Membina masjid. Sepanjang dia dan perkahwinan dia tu dapat pahala besar kata imam. Kena niat. Rukun. Tengok rukun. Malam ni kita fokus satu je. Dan 4 rukun kita ditingkat 1. Rukun wakalah itu 4. Jadi nak wakil, nak minta tolong orang dan cukup rukun. Boleh tak minta tolong beli barang untuk saya? Cukup rukun. Pertama, orang yang memberi wakil. Kita lah, kita nak wakil orang. Kita. Yang kedua, orang yang memegang wakalah. Yang wakil. Siapa nak tolong kita ni? Orang yang nak tolong kita di mana wakil. Yang ketiga, benda. Apa benda kita nak minta ditolong? Setiap rukun itu ada syarat. Siapa orang yang nak minta tolong, siapa orang yang kita nak minta tolong ni. Kita satu ada ciri,
Orang yang nak wakil pada ciri, orang nak terima wakil pada ciri yang ditetapkan oleh syarak. Dan benda, bukan semua benda boleh wakil, ada benda-benda yang sah wakil. Dan yang terakhir, keempatnya sirah. Dia kena ada lafaz yang baru. Boleh tak minta tolong? Dia pun kata ya. Okey, tak faham. Syarat. Kita mulakan pendetilan rukun pertama. Siapa orang yang boleh wakil? Syarat orang yang memberi wakil, dia hampir sama. Orang yang memberi wakil dengan terima wakil sama ciri dia. Bukan semua jenis orang boleh mewakil dan boleh terima wakil. Syarat orang yang memberi wakil, yang minta tolong, hendaklah ia orang memberi wakil itu, nak minta tolong orang tu, sah mengerjakan benda itu. Kena dia boleh buat. Kalau benda dia tak boleh buat, tak boleh minta tolong orang. Dia tu tak ada kelayakan pada syarak untuk buat, dia tak dibenarkan ataupun tidak sah untuk wakil pada orang. Ataupun dia kata perkara yang diwakil itu dengan milik. Memang benda yang dia nak wakil itu milik dia. Contoh barang yang dia nak tolong orang lain jual, memang barang itu milik dia, baru sah dia wakil kepada orang. Itu dipanggil hendaklah sah mengerjakan benda yang dia nak wakil itu, sah dikerjakan. Atau dengan wilayah, ataupun dengan ada kuasa dia. Kalau dia wali, dia ada kuasa, maka tidaklah sah wakalah dia. Keluar keputusan, putusan yang hukum tafriq, maka tidak sah wakalah kanak-kanak. Kanak-kanak dia tak boleh nak wakil pada orang. Dan juga kanak-kanak tak boleh nak terima wakil, tak boleh. Dia tak boleh nak minta tolong orang, tak boleh. Dia nak minta tolong orang, tak boleh. Dan dia tak boleh orang lain minta tolong. Kanak-kanak. Ini ramai tuan kita tak puasa. Kadang-kadang kita panggil kanak, dek datang, tolong ambil selipar pakcik, haram. Tak boleh minta tolong. Minta tolong itu termasuk dalam wakil. Kita minta wakil, artinya dia tolong ambil barang kita, dia kena redha dia. Redha kanak-kanak tak fikir. Walaupun dia setuju, lepas tu dia pergi ambil. Dekat je selipar pakcik tu, dia duduk bilik air. Pakcik lupa tadi, pakcik tak apa rajin nak pergi ambil. Pakcik ni tak perhatian, dia pun suruh anak budak-budak kecil. Haram. Kenapa haram? Syarak tidak membenarkan mengambil kesempatan ke atas kanak-kanak. Sebab kalaulah dia orang yang tak layak minta tolong, termasuk kita mengambil kesempatan tenaga dia yang tidak dibenarkan oleh syarak. Memang ada pahala, dia kecil tak ada pahala. Contoh kita, orang balik, kita minta tolong, dia nak tolong tak? Ya. Kenapa? Dia nampak pahala. Sebab wakil ini termasuk satu adab yang diperuntukkan oleh syarak untuk mendapatkan pahala. Asal kita buat. Tapi kita ni mampu buat, cuma kita nak minta tolong orang buat, orang itu akan dapat pahala seperti kita buat. Kalau kita buat dapat pahala, maka orang lain buat dapat pahala. Tu. Tapi ingat, orang yang dibenarkan untuk wakil dan terima wakil, mesti dia itu ahli tabarruk. Mesti dia itu ada kelayakan di sisi syarak, iaitu kanak-kanak, iaitu orang yang balik dan orang akil, sempurna akal dan balik. Kalau belum balik, tak boleh minta tolong dia. Tak kisah apa pun, tak boleh minta tolong. Kita buat jamuan, adik ambil ni air, minum, bagi kat pakcik, ni gelas, ambil isi. Tak boleh. Melainkan siapa yang boleh. Dia ada orang yang boleh, ialah ibu bapa dia ke atas, dia panggil wali ke atas. Yang kedua yang boleh minta tolong ialah guru. Kenapa? Dan untuk mendidik dia, itu dia dibenarkan oleh syarak. Guru untuk mendidik anak-anak belum balik ni boleh minta tolong. Kenapa? Nak ajar, nak latih dia. Tetapi kalau bukan guru, bukan wali dia, bukan ayah dia, bukan datuk dia, bukan ibu dia, haram kita minta tolong dengan kanak-kanak. Tak kisah apa pun benda. Bukan berat pun, cara tak kira berat, tak kira orang panggil ringan.
Oh, benda ni bukan berat, gelas je ambil, air je ambil, selipar je, selipar kecil di hujung sana, bukan berat pun. Cara tak membenarkan, mengerah tenaga kanak-kanak yang belum balik. Kerana untuk orang lain buat kerja kita, sepatut kita yang ambil selipar kita tu. Kalau orang lain nak ganti kita, mesti dia reda. Orang dapat pahala. Asal kita buat, tapi kita nak minta tolong orang lain buat. Tu. Kadang-kadang dia kata tidak dibenarkan. Melainkan kita sebut tadi, hanya boleh menyuruh dia dengan niat mengajar, mendidik, iaitu wali ke atas dan guru. Dua tu dia. Orang lain kalau tak dibenarkan oleh wali dia tak boleh. Kena minta izin dengan wali. Contohlah ada budak-budak kecil ni, ayah dia ada. Ni, saya nak minta tolong anak boleh tak? Ayah dia kata tak boleh. Sebab ayah dia dibenarkan oleh cara untuk apa? Melatih, mengajar. Sebab itu kalau detail tuan, ayah tu kena niat. Suruh ayah yang suruh anak dia belum balik, umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 9 tahun, umur 5 tahun, sekejap suruh tu, sekejap suruh ni. Kena niat untuk melatih dan mendidik dia. Sebab cara tak membenarkan mengambil ataupun mengerah tenaga orang tanpa kepentingan. Melainkan ayah dia dengan sebab untuk latih anak itu, mendidik anak itu pandai bekerja. Itu syarat, peraturan syarat detail. Dia tak membenarkan orang mengambil kesempatan kata kanak-kanak. Guru pun tak apa, tapi dengan niat guru pun. Guru ni 3 tingkat apa? 3 tingkat sekolah, 3 tingkat. Cikgu dia turun bawah, dia suruh student dia pergi ambil buku cikgu tertinggal. Bilik guru tingkat 3 tu. Darjah berapa? Darjah 5, tak balik lagi. Darjah 1 lagi tak balik. Boleh lah, boleh niat untuk mendidik. Mendidik sahaja boleh niat. Untuk latih dia bekerja dan berkhidmat. Kita latih dia pandai berkhidmat untuk guru, pandai berkhidmat untuk ibu bapa. Sebab tu tak harap kita latih anak kita. Belum balik, balik lah, tak boleh bicara. Balik tu dia redor dia lah. Ni belum balik, basuh. Kita latih, ni abang, basuh tanda. Nombor 2, basuh apa periuk. Pinggan makuk, anak nombor ni. Tanda, anak ni. Basuh kereta ayah, anak ni. Asalnya kalau belum balik, orang lain tak dibenarkan buat. Melainkan ibu bapa. Nampak? Latih dia berkhidmat untuk ayah dia. Latih untuk pandai dia bekerja. Boleh. Orang lain tak boleh. Dan lagi, dan tidak sah wakil orang gila. Jangan suruh orang gila buat kerja. Jangan. Haram lagi tidak sah. Ni kadang-kadang kita orang bodoh, orang gila, tak betul. Tu kita duduk bully dia. Haram, tak boleh bully dia. Pantan, tinggi, buat kerja. Tinggi buat kerja. Dia tak betul, semua seluruh benda suruh aja dia buat. Jangan. Islam jaga, tak boleh mengambil sebarang kesempatan tenaga orang. Bukan mudah-mudah nak guna tenaga orang. Kita nampak lurus tu kita guna. Cerdik ni dia tak nak dengar, bukan mudah. So boleh nak buat sendiri. Tu nak cerdik. Mana dia nak layan? Boleh ambil barang aku, ambil sendiri kaki ada. Lurus benda ni dah ambil selipar pakcik, pergi dia bawa kat pakcik selipar. Sana habis satu lagi selipar pakcik ni, pergi budak ni. Atau haram. Dan orang gila tak boleh. Dan orang fitan, dan tiada sah orang perempuan, dan orang di dalam ihram haji atau ihram umrah ataupun mutlak berwakil kepada orang lain. Ni isu apa ni? Ni isu orang yang tidak ada kuasa untuk wakil pada orang lain. Perempuan dia nak wakil akad nikah diri dia, kalau dia dalam ihram tak boleh. Begitu juga orang lelaki, kalau dia dalam ihram tak boleh wakil. Tak boleh itu pada menikahkan keduanya, selama dalam ihram. Habis ihram, bolehlah balik. Itu dia panggil nak wakil, nak minta tolong buat, mesti dia tu ada power dan mesti dia itu sah wakil pada orang lain. Kalau kanak-kanak, dia tak boleh wakil dan tak boleh terima wakil. Orang gila tak boleh wakil, tak boleh terima wakil. Orang yang tidak ada power nak wakil, nak akad nikah orang tak dibenarkan. Kenapa? Kerana syarat wakil ataupun syarat nak minta tolong orang ada 2. Pertama, kita bincang mesti orang itu sah, dia
wakil. Maksud sah dia minta tolong orang. Apa ciri-ciri sah ni? Mesti dia ini balik. Mesti dia tak gila, sempurna akal. Kalau dia gila, tak sempurna akal, tak boleh kita nak suruh dia dan tak boleh dia suruh kita. Tak sah. Dia tu tak boleh kita nak minta tolong. Kenapa? Kerana dia belum balik dan tak sempurna akal. Belum balik kan. Ciri kedua, mesti kita nak serah orang lain tu buat, minta tolong orang lain buat, mesti dia itu ada kuasa. Kalau dia wali, mesti dia boleh angkat nikah, baru dia boleh wakil kepada orang. Kalau dia wali, dia tak boleh angkat nikah, tak sah dia wakil pada imam. Kenapa tak sah perempuan wakil tadi? Kerana keduanya itu tiada sah mengerjakan akad nikah dengan sendiri. Baik. Tetapi orang perempuan ni janda, jika memberi izin kepada wali, kalau anak dara, dia sunat wali minta izin, bukan wajib, sunat, dapat pahala. Sebelum wali akad, wali sunat tanya dia. Walaupun memang dia nak nikah, tak tanya tak apa, memang dia berkenan lah. Walaupun dia berkenan dengan pengantin lelaki ni, tetap sunat tanya. Tanya, ni ayah nak kahwin ni, Tok Iman dah ready ni, surat semua dah isi dah, nak kahwin dah. Dia cakap, takkan tak nak kahwin ayah, dah siap dah, prepare semua siap, borang dah lama dah isi. Tak apa, tetap sunat tanya. Walaupun dia melawak, tak apa, tetap sunat. Dan sunat dia jawab, sama ada jawab dengan lafaz ataupun senyap. Tu panggil as-sukut alamatul redha. Diam itu tanda redha. Itu bagi anak dara saja. Dalam sistem muamalah, hanya sistem munakahah dan muamalah tak dibenarkan senyap, melainkan beberapa isu. Antaranya isu izin anak dara dibenarkan dia senyap, dikira. Tapi kalau janda tak boleh. Lain. Ini kena kira janda. Tetapi orang perempuan ini janda, jika memberi izin kepada wali untuk menikahkan dia, dan janda tadi dengan menggunakan perkataan wakil, seperti katanya, saya wakilkan anda. Jadi wali itu pada mengahwinkan saya, nescaya sah kahwinnya. Kerana pada hakikat itu bukan wakil, malah itu mengandungi makna memberi izin kepada wali itu. Kalau janda dia minta ayah dia kahwin dia, itu nama dia wakil. Sebenarnya itu dia panggil perpindahan power. Dia janda ni lain. Janda mazhab kita, mazhab lain dia boleh kahwin diri dia. Atau mazhab lain. Ni mazhab kita ni, mazhab kita janda dia tak boleh kahwin diri dia. Mazhab lain boleh. Ni cerita mazhab kita. Cerita mazhab lain lebih pening. Mazhab lain tu dia ada kuasa nak kahwin diri dia. Aku kahwinkan diri aku dengan Baroy. Siap Baroy. Baroy jawab tu jadi. Siap dia jawab. Sebab dia boleh, dia ada kuasa untuk kahwinkan diri dia. Macam wali dia, wali pun ada kuasa nak kahwinkan anak dia dengan siapa pun. Kalau dia cakap aja, aku kahwinkan anak perempuan aku ni, nama sekian-sekian, ya, apa nama Tok Bilal, Tok Bilal menjawab. Boleh tak? Jadi, sebab wali kahwinkan, walaupun anak dara tak ada depan, sah. Sebab dia ada power untuk kahwinkan. Ni ke mazhab kita. Mazhab kita, janda tetap wali dia bapa. Wali itulah bapa dia. Tapi walaupun wali bapa kena izin dia. Kalau dia tak izin, dia tak nak kahwin dengan Tok Bilal, tak sah akad. Jadi wali tak dipaksa dia. Itu beza dara dengan janda. Dara dia tak nak pun kalau dia kahwin sah. Itu dia panggil wali mujbir. Wali yang ada jabar, ada kuasa mujbir, kuasa paksa. Sah. Dia nak kahwin dengan siapa-siapa pun, anak dia tak boleh cakap apa. Tapi janda tak boleh. Janda ni kalau dia tak izin ayah dia kahwinkan dia dengan siapa-siapa, maka tidak sah perkahwinan tersebut. Dia syarat. Sebab tu kalau dia izin ayah dia, maknanya itu bukan wakil, bahkan dia panggil lafaz itu merujuk lafaz izin. Dia izinkan ayah dia kahwinkan dia dengan siapa-siapa.
Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, minta izin anak janda itu wajib. Wali apabila dia nak kahwinkan anak dia ni dah janda, wajib kita izin. Tanya dia, ni ayah nak kahwin dengan ni, dengan Haji ni. Nak tak nak Haji ni? Haji mana tu? Orang depan sekali dengan Haji tu. Tak nak, tak boleh. Kahwin juga tak sah. Wajib minta izin, bukan sunat. Ada pun darah sunat. Itu beza. Manakala wali pula dilulu yang sah, dia wali berwakil dan hak walinya. Ini wali mudarat, wali dia ada power, dia boleh wakil pada orang lain. Boleh, bukan sunat. Sunat dia sendiri angkat. Seperti anak cucu dan lainnya, dia boleh angkat anak cucu dia. Ada pun orang buta, ni pengecualian. Asalnya benda tu dia boleh buat sendiri, boleh wakil. Orang buta pengecualian lain. Orang buta dia tak boleh buat, tapi dia boleh wakil. Kalau kita, benda yang kita tak boleh buat, tak boleh wakil. Wali, dia tak ada power nak angkat nikah tu, dia tak boleh wakil orang. Orang buta lain. Ada pun orang buta dikecualikan daripada kaedah yang tersebut. Maka sah ia ni orang buta berwakil pada dua wali, sekalipun ia ni orang buta tidak sah mengerjakan dengan sendiri kerana dhuruh, kerana terdesak. Orang buta ni sah dia wakil untuk orang lain beli. Orang lain boleh beli kat dia. Walaupun dia tak boleh buat pun. Ini pengecualian. Syarat pada wakil ini masuk topik baru, iaitu pendidikan rukun yang kedua wakil. Orang yang nak terima wakil, tadi dia sebut orang yang nak terima wakil, dan kita nak minta tolong dengan orang tu mesti dia balik, mesti sempurnakan. Dah setelah itu, kadang-kadang tak boleh minta tolong, orang gila pun tak boleh minta tolong, settle. Ini pula syarat lagi, mesti dia kata syarat pada wakil itu hendaklah, ini mesti ditakyinkan dia, ditentukan siapa-siapa. Kena tentu siapa yang kita nak minta tolong. Tak boleh ramai-ramai ni, boleh tak minta tolong saya pergi ambil barang-barang ni? Tidak sah. Kena dua orang, kena wakil. Dua orang tu mana yang dia nak tentu wakil dia. Dia kata ta'yin, yang ditentukan siapa-siapa, dalam kurungan orang tertentu, dan ia sah berkuasa pada barang, pada urusan diwakilkan kepadanya. Apabila kita tentukan si fulan ni wakil dia, dan ramai-ramai itu ditentu si fulan ni menjadi wakil dia, sah. Dia berkuasa, yang dia power untuk buat kerja yang diwakilkan. Maka jika tiada berkuasa ia pada barang itu, pada pekerjaan itu, tiadalah sah ia menjadi wakil. Kalau dia tak mampu buat, tak sah wakil. Kerana bila seseorang itu tiada kuasa, dia pun tak ada power pada barang itu, dengan sendiri lebih utama tiada sah pada barang orang lain. Jikalau seseorang berkata kepada dua orang, saya jadikan salah seorang daripada kamu ni, anda ni wakil saya, nescaya tidak sah. Dia kena pilih mana dia nak minta tolong dua orang. Dia tak boleh umum. Dan tidak sah menjadi wakil oleh kanak-kanak. Dia nak detail sekali lagi. Dia kata kanak-kanak tidak boleh menjadi wakil. Tak boleh kita nak minta tolong. Melainkan kita sebut tadi, anak dia sahaja minta tolong pergi beli barang, itu boleh anak saja. Orang gila, tidak sah orang gila menjadi wakil, dan orang yang pitan. Demikian juga, begitu juga perempuan pada akad nikah. Perempuan pun tak boleh kita wakil perempuan yang tolong nikahkan akad nikah. Dan tiada sah oleh orang yang di dalam ihram pada mengakadkan nikah orang lain selama ia dalam ihram. Selama dia tak habis lagi ihram tu, tak boleh dia akad nikah, dan tak boleh dia berkahwin. Baik, seterusnya syarat pada benda. Tengok benda pula. Ini simple, yang simple kita explain. Syarat pada benda. Benda apa yang kita boleh minta tolong orang buat. Bukan semua benda kita boleh minta tolong orang buat. Syarat pada benda atau perkara yang diwakilkan. Benda ni, benda yang kita nak wakil tu, bahawa benda itu perkara milik dia. Perkara itu milik ataupun hak mutlak bagi orang yang berwakil.
maka tidak sah berwakil pada menjual sesuatu yang lagi akan dimilikinya. Ni bukan miliknya, tak sah dia akad jual, akad wakil. Dia minta orang lain tolong jual barang yang bukan milik dia. Jangan kata nak minta tolong orang, diri dia pun tak sah jual kalau barang itu bukan milik dia. Macam contoh, dia curi barang tu, tak sah jual. Dan kita, kalau kita tahu orang pencuri jual barang pada kita, tak sah kita beli. Barang murah ni kan, mana geng dah betul, mabuk betul, curi barang, sapu barang orang jual. Kita tu murah main kat saya. Kita pun tak sah. Handset 100. Murah ni, sepatutnya 1000 lebih ni. Itu murah kan. Saya tak tahu, dia tak cakap dia sapu. Kalau dia cakap dia curi, yakin. Kalau tak cakap dia curi, kita tahu dia zon, pun tak boleh melakukan kalau zon. Kalau yakin, tak boleh, tetap tak boleh. Tak sah. Zon dan mazhab Syafi'i, tak. Kita tahu ni kaki sapu barang orang, kita tanya dia tak cakap. Tapi kita ada zon, kita ada kuat sangka bahawa barang ini bukan milik dia. Itu pun mazhab qaul mu'tamad, mazhab Syafi'i qaul mu'tamad tidak sah. Kalau yakin dah tidak sah. Curi barang orang tidak sah jual. Kenapa? Kerana bukan milik dia. Apabila dia tak sah jual, dia tak boleh wakil pada orang. Tak boleh minta orang lain tolong jual barang dia. Tak sah. Kenapa tak sah? Kerana dia tidak memiliki barang itu. Syarat benda yang kita nak wakil pada orang, mesti benda itu milik kita. Kita boleh buat benda itu. Tidak sah berwakil pada menjual sesuatu yang lagi akan dimiliki dan mentolak perempuan yang belum dikahwin. Tolong. Dia asal boleh kita nak wakil orang lain tolong cerai. Dia tak nak cerai bini dia, dia wakil ke Tok Imam. Dulu Tok Imam tolong akak saya, sekarang ni boleh tak Tok Imam tolong cerai? Boleh. Cuma dia ada syarat dia, kena segera buat. Kalau Tok Imam kata saya terimalah wakil, nanti bulan depan atau minggu depan saya tolak, tak jadi. Dia kena segera. Syarat dalam mazhab Syafi'i, kalau dia panggil tafwid tolak, tafwid ni pinjam tolak, kuasa tolak itu milik kita, kita minta orang lain buat, mesti segera. Kalau dia tak segera buat, hilang power itu. Kena minta power lain, kena minta tafwid lain. Mazhab Maliki Hanafi lain. Dan mentolakkan perempuan yang belum dikahwin. Kalau perempuan tu dia dah kahwin, sah. Tapi kalau perempuan tu tak kahwin lagi, dia kata saya nak kahwin bulan depan, lepas saya kahwin bulan satu lagi saya nak cerai, boleh tak Tok Iman? Saya wakil ke Tok Iman. Itu tak ada milik apa lagi. Itu dia panggil milik akan datang. Kecuali atas jalan ikut. Ni ada pengecualian. Jalan ikut ni tiba bagi benda yang dikimian itu. Macam mana contoh? Kita minta dia beli barang ataupun jual barang. Okey. Kereta saya ni saya nak jual 30,000. Boleh tak nak tolong jual? Baru tolong jual kereta saya, dapat duit tu beli kereta lain. Apa sah? Tu dia panggil follow iktibar. Kereta tu kita minta dia jual, dapat duit. Dapat duit tu kita minta lagi sekali. Tu dipanggil dua wakil. Wakil kedua tu sah. Asal tak sah. Tapi kenapa sah? Kerana dia mengikut yang pertama. Sebab yang pertama kita minta dia jual kereta kita dengan nilai 30,000, settle. Dan kita kata boleh tak para tolong beli kereta lain kat saya dengan harga yang sama. Duit pun tak dapat, macam mana dia nak wakil? Ini yang sah. Sebab apa? Sebab dia berangkai dengan wakil yang pertama. Tu boleh. Kita dah buat pun. Kita buat macam mana? Duit saya RM20 baru beli roti. Kalau lebih, beli satu lagi. Kalau duit saya lebih, minta beli satu lagi. Itu dipanggil dua wakil. Wakil pertama memang confirm, boleh. Sebab apa? Dia ada duit cukup. Tapi wakil benda yang kedua itu benda yang tak pasti. Sebab apa tak pasti? Boleh tak dia nak beli sebab tak confirm lagi. Ada duit lebih tak? Dia kata kalau duit lebih ada, minta beli barang kedua. Sah. Itu dipanggil wakil yang berangkai. Sah.
Tapi kalau tak berangkai, tak boleh, dia tak milik. Maka sah berwakil dengan menjual benda yang dimiliki dan dibeli dengan harga benda itu bagian-bagian barang lain. Perkataan yang digaris ni tak ada, dia tak garis. Cuma disebut perkataan yang digaris di bawahnya itu ikutan bagi benda yang dimiliki. Baiklah, dan lagi disyaratkan benda atau perkara itu menerima ganti. Ini yang mudah, yang simple. Mesti benda yang kita nak orang lain buat untuk kita, benda yang syarak menetapkan benda tu boleh orang lain buat. Mana dia? Dan lagi disyaratkan benda yang kita nak minta tolong orang lain buat itu atau perkara itu menerima ganti. Menerima ganti ni boleh dilakukan oleh orang lain. Orang lain boleh buat. Dia bukan semua benda dalam Islam ni orang lain boleh buat. Kita dah sebut tadi. Hanya melibatkan pengurusan harta. Kalau ibadat badan ni tak boleh. Tak boleh minta tolong orang lain solat. Tak boleh minta tolong orang lain puasa. Tak boleh. Kalau tuntut lah, saya tak sempat solat ni, balik lewat ni, baru nak tolong solat. Saya tu tengah jam ni. Jam ni, tak tak kereta lagi ni. Mungkin balik-balik ni sampai maghrib. Jadi dia punya asam tak sempat. Baru kata tak apa Ustaz, saya buat kamu. Tak boleh. Oh kalau boleh memang ramai. Sedia duit dia boleh buat bisnes. Saya boleh tolong, dia kena bayar. Tu dia tak kira tolong tu, dia kira bisnes. Ni tak bayar ni, tolong ni wakil tak berbayar, dia pahala. Allah bayar pahala. Kalau charge tak dinamakan wakil. Tolong beli kat saya, nanti saya ubah. Itu dia tak panggil wakil. Itu dipanggil masuk dalam akad upah. Lain. Kita upah kawan kita, tolong beli sesuatu benda. Itu upah. Itu dah dapat pahala. Upah, dapat pahala upah je lah. Ada kurang. Pahala besar je lah, tolong wakil. Kita minta tolong orang lain buat untuk kita. Itu dia panggil orang yang tolong kita tu. Itu dia ada pahala besar. Cuma kita hari ni kan jadi budaya lah. Dia tak nampak apa orang pahala tu, dia nampak macam boleh lah, saya larat, saya buat. Saya sempat, saya buat lah. Tak ada niatkan Allah apa pun. Dah biasa lah, tolong orang ni dah jadi satu kebiasaan dah. Macam budaya, orang bagus, orang baik tolong lah. Bukan niatkan Allah lah, tak dapat pahala. Kena niat. Niat ni aku ni tolong kerana Allah, pahala besar. Antara syariat dalam muamalah yang dapat pahala tabarruk ni, pahala membantu orang, wakil, jadi wakil pada orang. Yang keduanya ialah memberi pinjam pada orang. Yang ketiganya memberi hutang pada orang. Itu semua tu termasuk akad tabarruk. Dia panggil kontrak, akad kontrak. Dalam muamalah yang Allah sediakan untuk bagi offer pahala tanpa bayaran sedikit pun. Bayar tu lain. Bayar tu dimasuk sewa, masuk upah. Itu lain. Itu dipanggil akad yang berorientasi keuntungan. Jadi kita dah sebut dulu dalam muamalah ni dia ada dua. Satu akad yang memang untuk ambil keuntungan, bukan pahala. Yang kedua akad untuk Allah sediakan pahala yang besar. Ni salah satunya ialah kita bincang malam ni akad wakalah, yang akad tolong orang. Cuma kita kena niat kita tolong itu kerana Allah Ta'ala. Upah pun tak, dia tak bayar satu sen pun, rugi lah kalau kita tak niat. Dalam duit tak dapat. Kalau duit dapat, boleh duit juga. Ni tolong free macam tu. Tolong free itu dia panggil tanpa upah, itu dipanggil wakil yang Allah sediakan pahala besar. Dan lagi syarat terakhir untuk malam ni, menerima orang lain boleh buat. Maksudnya benda yang Allah Ta'ala benarkan untuk orang lain buat itu hanya benda yang dibenarkan oleh syarak orang lain wakil bagi pihak kita. Mana dia? Contoh, dia kata sebagaimana telah dinyatakan di awal bab, iaitu selain daripada sembahyang, selain daripada puasa. Yang demikian sahlah berwakil pada tiap-tiap akad. Sah. Mana? Seperti wakil jual beli, wakil orang lain tolong beli, tu dapat pahala. Wakil orang lain tolong jual, dapat pahala. Tapi kena ada power. Tak ada kuasa tak boleh. Macam kita pernah bincang dulu. Orang kita kadang-kadang bagus tapi tak ada tempat. Dia nak tolong tak kena cara.
Orang peniaga sesama peniaga, dia apabila datang customer, kawan dia pergi lain, pergi tandas, pergi solat, dia tolong jual. Maka tolong jual itu pada wakil, tapi dia tak ada power, tak sah. Mana power dia? Sebelum kawan kita pergi tandas, pergi solat, ada tak dia bagi wakil tolong kita tolong jual? Tak. Dia senyap tak bagi apa pun. Maka zon kita kalau terjual takkan dia tak suka, seronok. Dalam mazhab Syafi'i tak dibenarkan. Mesti kita nak jual kena izin dia. Sebab power kuasa jual itu milik dia, sebab ini barang dia. Apabila kita nak ambil alih, mesti dia izin, dia pindah power, pindah kuasa jual pada kita. Sedangkan tak pindah kuasa menjual pada kita, maksudnya dia tak minta kita jual, maka tak sah jual. Kalau mutamak tidak sah. Kalau ini dia kata ada pendetilan. Kalau ini kata kalau kita beritahu dia izin selepas itu kalau ini kita kata ni aku tolong jual ni, duit ada dalam bakul tu, aku tolong jual, bagus lah. Terima kasih dia kata. Seronok dia. Maka itu qada' sahaja. Muktamad tidak sah. Tu dia kata sah jual beli dan sah hebah. Hebah ni kita minta tolong orang beli barang, asal kita nak beli barang pada orang tu. Maka kita kata saya tak sempat pergi, boleh tak tolong bagi barang ni pada sah. Kita wakil orang, jadi dapat pahala orang yang bawa tu. Semua wakil. Wakil fasah boleh, wakil nikah boleh. Kita nak nikah, tapi kita tak boleh ada dalam majlis tu. Kita nak jauh. Contohlah kita ni, anak kita ni yang kita nak kahwin tu duduk belajar luar negara. Pengantin yang perempuan di rumah ni, patut dia yang kak. Pengantin lelaki ni duduk di luar negara, duduk Mekah. Pengantin lelaki duduk Mekah, pengantin perempuan duduk di KL ni, Putrajaya ni. Wali ada, wali duduk Putrajaya. Maka wali ni nak akad nikah. Akad nikah apa? Akad nikah pengantin. Pengantin tak ada. Pengantin duduk Mekah, boleh. Pengantin tu telefon Datuk Bila. Tok Bila, boleh tak tolong aku terima nikah? Tapi terima nikah kat aku lah, tu bini aku tu. Tok Bila jangan silap buat. Dia terima nikah untuk dia, jam. Tu kena hati-hati. Boleh. Tu dipanggil sah mewakilkan orang lain berkahwin, yakni akad nikah dan terima. Boleh. Wali dia boleh passing pada tu imam. Tu pengantin dia boleh juga passing pada orang lain. Contoh. Tapi orang tak tahu ni tu apa kesian. Ada isu pengantin ni, dia tak ada skrin depan ni. Kalau ada skrin tak apa. Skrin tak ada, dia kenapa? 2-3 kali dia ulang, tak lepas-lepas. Lah dia pun dah gibat, dia pun dah panggil bela, makin bela, lagi tak boleh. Sepatutnya dia boleh wakil pada orang. Dia tak kalau buat lagi pun tak lepas ni. Dia wakil pada orang. Pengantin ni, wakil lah, tengok siapa nak cekak sikit, bagi tu, minta bila nak tolong terima nikah bagi pihak saya, boleh. Cuma orang ni jangan buat dia tu kan. Dia buat pelik dia. Dan dia pun tak berani. Takut orang terima bini dia. Takut terima untuk diri. Tak boleh. Kena wakil. Itu dia panggil sah wakil nikah dan wakil terima nikah. Dan memula ini sah wakil memulakan balik barang cacat dan jual beli. Barang tu rosak, kita tak sempat hantar, wakil orang lain yang hantar barang, boleh. Dan menerima balik khabar barang seperti itu, boleh. Mendakwa sah juga untuk mendakwa di dalam mahkamah. Menjawab dakwaan sah, sama ada pihak sebelah bersetuju atau tidak. Ni pendakwa di mahkamah sah. Dan sah berwakil pada memilih sesuatu yang harus, seperti menghidupkan tanah yang terbiar. Boleh untuk orang yang proker tanah bagi pihak kita. Ini semuanya jangan berlaku ini. Dan wakil berburu sah. Dan mengambil kayu, urus bekerja, kerana kerja itu semuanya jadi sebab bagi memilih benda-benda itu kepada wakil. Ini dengan syarat jika dikerjakan dengan qasad untuk, ini ada syarat,
Kalau kita terima, kita buat barang itu dengan niat bukan untuk kita, niat untuk orang yang kita tolong, itu dia ada syarat. Jangan niat untuk dia. Tetapi jika ia wakil mengerjakan dengan konsep untuk dirinya dan untuk wakil, jadilah benda itu hak bersekutu antara keduanya. Kalau jual beli barang lah, jadi barang itu barang milik bersama, tapi isteri tak sah. Baik, dan lagi sah berwakil, wallahu a'lam, itu kita akan sambung bulan depan. Dan lagi sah berwakil pada menyempurnakan hak balasan seksa yang telah diizinkan oleh pemerintah. Ini isu-isu yang lain. Baik. Sama juga dengan wakil dalam salam. Salam tu wakil, cuma kita tak kasar. Boleh tak minta tolong, boleh tak tolong kirim salam? Itu wakil. Orang yang bawa salam itu termasuk wakil. Dia termasuk dalam angkat wakalah. Lama dah tak jumpa untuk bilang. Salam, kirim salam dekat dia. Maka orang yang kita minta tolong bawa salam kepada Tok Bilal, itu wakil kita. Status dia dalam syarak wakil kita. Sebab itu dia tu ada pekerjaan, dia panggil ada urusan di sisi Allah Ta'ala. Urusan apa? Membawa lafaz salam bertemu dengan Tok Bilal. Dapat pahala? Ya, dia ada dua pahala. Pertama, pahala wakil membawa salam. Yang kedua, sebab itu sunnah. Yang keduanya sunnah. Apabila orang yang bawa salam pergi bertemu dengan Tok Bilal, maka Tok Bilal disunat doakan kepada wakil itu juga. Itu dipanggil pahala yang keduanya, didoakan oleh orang lain. Sebab itu kena ada lafaz. Wakil ini dia nak bawa salam. Dalam mazhab Syafi'i qaul mu'tamad, wajib ada lafaz. Pergi jumpa Tok Bilal, ni ustaz kirim salam dekat Tok Bilal dengan lafaz Assalamualaikum. Banyak lafaz dia, tapi kita cerita umum lah. Ni ada lafaz, tu benda, lafaz tu benda. Sebab dia wakil untuk sampaikan salam. Mana salam? Mana pekerjaan dia? Salam. Cerita salam. Lafaz dia Assalamualaikum. Itu dia panggil urusan pekerjaan, menyampaikan salam di sisi muamalah. Maka wajib dalam mazhab Syafi'i kena ada benda. Benda tu apa? Lafaz salam lah. Jangan cerita dia tu ustaz kirim salam. Mana benda? Kan kita wakil bawa benda. Salam lah. Salam tu nama diri dia, Assalamualaikum. Maka Tok Bilal ni sunat dia doakan kepada orang bawa tu. Doa apa? Doa macam mana? Doa alaika. Alaika ni kepada kamu juga salam ni. Itu dapat pahala tu. Dua pahala tu. Pahala bawa salam sebagai wakil dan pahala didoakan oleh orang Tok Bilal tadi. Jadi orang tengah ni wakil ni, sunat Tok Bilal kata alaika kepada kamu, wa alaihi kepadanya. Nya tu orang beri salam kita. Wa alaihi salam. Tapi tak pandai, tak bercakap, jawab biasa dia. Wa alaikumussalam. Tak pandai nak tukar-tukar. Alaika wa alaihi wa alaiha. Hantam sama lah. Wa alaikumussalam. Lepas wajib. Kalau ada lafaz wajib jawab. Tak ada lafaz tak wajib jawab. Tu bila kata ustaz, tadi tu siap kirim salam, senyap saya tak jawab apa. Ustaz mana boleh tak jawab, haram. Pandai dia. Mana salam saya tak jawab. Wajib saya jawab sekiranya ada di salam Assalamualaikum, wajib saya jawab. Tapi kalau dia kita nama ustaz tu siap jumpa dengan tu siap dia kirim salam ke ustaz. Je lah. Oh tu ni kirim salam lah. Kalau saya nak agak mana salamnya? Saya lupa nak bawa. Bila aku lupa. Lupa nak ambil tadi sebab apa? Tu siap pun tak bagi ustaz kat saya. Dia cakap kirim salam je. Sepatutnya tu siap tu dah nak kirim sangat salam. Kirimlah benda. Kirim salam dekat ustaz. Mana salamnya? Jadi kalau kita nak bawa salam orang tu, orang dah tanya, kirim salam Mama, bagi dulu kat saya. Kalau boleh saya bawa. Assalamualaikum. InsyaAllah. Azam insyaAllah tu kita akan sampaikan salam tu. Barulah dia jadi wajib sampaikan salam. Wallahu a'lam.
kalau penjual majikan atau pemilik kedai mengupah dua orang pekerja dan melantik kedua-duanya sebagai wakil untuk menjual, bolehkah pekerja yang pertama membeli barang daripada pekerja yang kedua? Dengan kata lain, wakil yang pertama membeli barang kedai daripada wakil yang kedua. Boleh. Ini isu dia tu Pak. Dia ittihad, dia panggil bersatu dengan orang yang sama, tak boleh. Dia apabila kita bekerja dengan majikan, kita cashier, kita penjual, owner tu majikan kita. Asalnya owner tu yang jual, tapi dia tak sempat dilantik pekerja. Maka pekerja ini menepati wakil dia, wakil yang mengurus kedai dia. Dia boleh jual, dia boleh heboh. Kalaulah owner itu minta dia jual, dia heboh, maka kena tengok urusan owner tu. Maka staff ramai ni, cashier ramai-ramai ni, sebagai wakil, boleh tak sesama cashier itu berjual beli sesama mereka? Boleh. Tak perlu cashier ni nak kena jual direct, kena beli direct dengan owner, tak perlu. Dia boleh berjual beli sesama mereka. Contoh, kita buka kedai, kawan kita rehat, kawan kita pun ambil kedai tu, ambil barang dalam kedai, barang dalam shopping. Budak-budak jual di shopping, pasar raya besar kan, dia ambil, kemudian dia dibayar di cashier. Boleh, boleh. Tadi dia cashier, ini dia bayar ke online, boleh. Yang tak bolehnya ialah dia cashier, dia ambil barang, dia scan. Seolah-olah aku jual, dia menjawab aku beli. Tak boleh. Sebab apa? Ittihad al-qabid wal-muqbid tidak sah. Bersatu orang menjual dan membeli tidak sah. Dia kata ni barang bukan barang saya, barang owner, barang tu. Ya, barang owner, tapi kita menepati owner. Sebab apa? Kita wakil kepada owner, tak boleh beli barang milik majikan dengan diri sendiri, tak boleh. Kena beli dengan cashier lain. Tu ramai buat. Kadang-kadang budak-budak kerja cashier ni, tuan dia scan, dia masuk duit. Dia tak ada lafaz, dia tak berani lafaz dengan siapa. Dia scan dia masuk duit. Dia tengok air tu RM1, dia masuk duit dalam tabung dalam mesin tu RM1. Tak boleh. Dia kena beli dengan orang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min al-'ulama'il 'amilin waj'alna min al-mukhlisin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.